Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Pertamanya terima kasih kepada pihak KPKM kerana sudi memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi beberapa tips dan pengalaman dalam kita menghadapi realiti dunia revolusi industri 4.0, dan tahniah kepada semua sahabat-sahabat dan sahabiah kerana terpilih untuk menyertai ijtima' designer bagi tahun ini. Baik, pertamanya saya nak memperkenalkan diri saya Ahmad Ubaidillah bin Alias, bekas graduan Mesir tahun 2000 hingga tahun 2007, pernah jadi exco penerbitan, SU Agong dan juga TYDP KPKM, dan saya lulus dengan Jayyid dalam kuliah Usuluddin Syu'bah Tafsir, ataupun dengan istilahnya lulus dengan kepujian. Penting saya sebut perkara tersebut kerana kebanyakan graduan Mesir tidak begitu fokus kepada kelulusan. Jadi kepada semua peserta yang terlibat dalam persatuan, anda terlibat dalam kemahiran, pastikan anda pulang membawa ijazah, kerana ia penting untuk kita menempatkan positioning diri kita di beberapa pos-pos yang kritikal dalam masyarakat. Untuk makluman juga, sekarang saya bertugas sebagai pengurus unit komunikasi Menteri Besar, dan saya pernah menjadi penulis skrip drama dan juga telemovie, dan telah menulis lebih daripada 12 judul buku. Dan antara pencapaian saya pernah dinobatkan sebagai Johan Sayembara Menulis Cerpen Bulan Kebangsaan peringkat Wilayah Timur pada tahun 2013. Dan bagi yang nak tengok drama-drama yang saya hasilkan, boleh tengok di YouTube, Warkah Cinta, Cinta dan Wahyu dan sebagainya. Fokus kepada perbincangan dan perkongsian hari ini. Untuk menyumbang dalam masyarakat, kita perlukan skill dan kompetensi kecekapan. Apa sahaja skill yang melibatkan software, melibatkan kemahiran, kecekapan diri adalah penting di zaman era digital, dan benda ini boleh dilatih dari masa ke semasa. Mungkin semua yang terlibat pada hari ini mempunyai level kemahiran yang berbeza, penguasaan terhadap software yang berbeza. Ada yang betul-betul sifu, ada yang baru pertengahan, ada yang baru mungkin nak mendedahkan diri kepada designer dan sebagainya. Itu tak penting ya. Yang penting ialah bagaimana anda terus menerus melakukan proses latihan supaya anda mencapai satu tahap yang dikira presentable ataupun boleh menyamai standard piawaian di peringkat tempatan kita ni. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail. Buatlah persiapan apa-apa pun daripada kekuatan yang kamu mampu. Kalau nak masuk dalam peperangan digital, media sosial, maka banyak perkara yang kita perlu kuasai, tidak semestinya design sahaja. Saya ingin kongsi 3 perkara yang penting bagi mereka yang terlibat dalam dunia media sosial dan dunia digital pada era sekarang. Saya suka mengambil satu contoh, Dan Lok, seorang YouTuber yang billionaire di barat. Dia sebut 3 perkara untuk kita berjaya dalam dunia digital sekarang. Pertama sekali ialah publication. Publication ni ada kaitan dengan penerbitan, pengarangan atau penulisan. Orang yang pandai menulis, dia boleh mengarang, dan mengarang ini bila nak masuk dalam media sosial, nak masuk dalam platform digital, dia kena ubah jadi infografik, dia kena ubah jadi poster dan sebagainya. Tapi kalau konten asal tidak ada, pengarang tidak ada, tidak lahir poster yang bombastik. So, mengarang ini memerlukan bahasa, memerlukan ilmu, memerlukan kosakata ataupun vocabulary, dan ini perlu ditambah dari masa ke semasa. Dan hari ini kita tak ramai pengarang. Mungkin ramai boleh buat design, tetapi pengarang tak ramai. Kalau ramai pun pengarang, mereka banyak lebih kepada mengarang di media sosial dengan ayat short form, salah tata bahasa, typesetting tak betul. Pengarang yang mahir, pakar dan tahu tata bahasa tak ramai. So kita kena latih supaya kita sampai tahap yang betul-betul mahir. Okey, dan apabila kita dah ada pengarang, maka di sinilah saat datangnya kerja designer lah, untuk transform benda tu jadi infografik, untuk transform konten tu jadi poster yang menarik dan sebagainya. So publication penting.
Yang kedua ialah public speaking ataupun pengucapan. Designer mungkin dia boleh edit video yang orang lain bercakap menjadi satu keratan cuplikan yang menarik. Tetapi designer sendiri kena tahu beberapa skill dalam pengucapan awam, public speaking, yang mana akan membantu dia untuk membuat video lebih baik, mengambil angle yang lebih menarik. Dan kalau dia sendiri boleh bercakap, boleh menyusun konten, boleh menyusun isi, dan dia sendiri boleh edit dia punya video, maka itu lagi bagus. Zaman sekarang ni kita ada YouTube, kita ada TikTok dan kita ada Facebook, kita ada Insta TV. Semua platform sekarang memerlukan kemahiran editing video. Bayangkan kalau suatu hari nanti anda jadi YB, anda tak pandai guna Facebook, anda tak pandai edit video, orang lain buat video macam-macam yang hebat, kita tak pandai nak buat. Dan follower di FB kita, sedangkan kita seorang YB hanya 3,000, 4,000 je. Orang jual mie, orang jual lipstick, orang jual baju dalam, contoh follower sampai ratus ribu. Itu menunjukkan kita lemah. Dan apabila anda mempunyai kemahiran editing video dan juga poster, di sinilah step yang ketiga yang perlu anda kuasai, iaitu positioning, menempatkan diri. Saya sebut tadi publication, iaitu pengarangan. Yang kedua public speaking ataupun video editing. Yang ketiga ialah positioning. Bila anda ada publication dengan public speaking, anda akan dapat yang ketiga, positioning, iaitu menempatkan diri di tempat yang kritikal dalam jawatan-jawatan yang penting. Saya sebut sebagai diri saya sendiri bila saya mahir menulis, saya terlibat dengan drama, saya terlibat dengan pengucapan awam. Dengan secara tak langsung Allah memilih saya untuk berada di satu pos di unit komunikasi Menteri Besar. Dan penting saya ada degree. Kalau orang tak ada degree, akan ada masalah untuk dia berada di tempat-tempat kritikal ini. Ya, kita percaya bahawa rezeki adalah milik Allah, tapi sebagai graduan Al-Azhar, kita kena ada, orang kata apa, credibility tersebut. Jangan ambil mudah tentang degree, especially di zaman revolusi industri ini. Baik, sekarang anda kena kenal platform media sosial. Ialah dulu kita ada Facebook, kemudian ada Insta, kemudian sekarang ni ada TikTok. YouTube pun walaupun dah lama, ramai lagi orang yang tidak mahir menggunakan YouTube. So, kenali platform ni dari sekarang lagi. Kalau anda tak ada akaun, buka akaun, belajar, tengok dan sebagainya. Kemudian kuasai. Jangan sekadar tahu, kalau boleh contoh FB, biar tahu apa beza FB personal dengan FB page. Kemudian biar pandai guna FB ads ataupun apa-apalah tools yang ada dalam media sosial ni. Sebab itu akan menempatkan anda di level yang berbeza dengan orang lain. Sebab kemahiran design akan memberi impact bila anda tahu meletakkannya di media sosial. Buat poster comel-comel, simpan dalam laptop, tak ada guna. Buat poster comel-comel, klik yang hebat, video special effect dan sebagainya, letak di YouTube, letak di Facebook, letak di TikTok, itu baru ada impact. Medan peperangan sebenar bagi seorang designer, seorang orang kata apa, zaman sekarang ni, generasi milenial adalah di media sosial. Jadi sebagai rumusan ringkasnya, sebab masa yang sangat pendek, Ustaz Mesir ni kebanyakannya pandai kecek. Tapi bila balik ke Malaysia, ramai lagi orang pandai kecek, boleh kecek di YouTube dan boleh buat video yang lebih hebat. So dengan arti kata lain, kalau nak pandai kecek, biar betul-betul pandai bercakap. Dan begitu juga kalau nak jadi designer, biar betul-betul pandai jadi designer. Orang kata apa, betul-betul memberi impact bila awak buat sesuatu konten. Dan kita tahu Nabi sebut, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia memberi manfaat kepada manusia lain. Maknanya kalau dia buat benda tu, memang jadi sungguh. Kalau cukup-cukup makan tak pandai, tiada shortcut dalam mana-mana kemahiran. Skill perlu dilatih dan dilatih to be. Sebab tu ada istilah Inggeris menyebut repetition is a mother of knowledge. Pengulangan itu adalah ibu kepada segala ibu pengetahuan. Maknanya kalau kita belajar sesuatu, kita ulang balik, ulang kaji, kita akan mahir dalam pelajaran tersebut. So, semoga Allah memberi kebaikan kepada kita semua. Maaf di atas perkongsian yang ringkas dan sempoi, tak boleh nak buat banyak. Semoga anda semua mendapat kebaikan daripada program ini, insya-Allah. Dan kalau panjang umur, selamat berjuang dan moga kita bertemu di medan sebenar di Malaysia suatu hari nanti. Assalamualaikum.